Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih ekstensif pada muka surat 119 sehingga 121. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Huraikan tujuan cukai sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan dengan contoh yang bersesuaian. Jawapannya, cukai bertujuan sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Sebagai contoh, cukai keuntungan harta tanah akan dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Ataupun pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Ataupun levy pelepasan dikenakan terhadap individu yang meninggalkan Malaysia dengan pengangkutan udara bagi menggalakkan pembangunan pelancongan dalam negara. Soalan 2. Nyatakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip A. Cukai pendapatan. Jawapannya, cukai pendapatan dikutip oleh lembaga hasil dalam negeri. B. Cukai pintu. Cukai pintu adalah dikutip oleh pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. C. Cukai jalan. Cukai jalan adalah dikutip oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. D. Cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai ini adalah dikutip oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Soalan 3. Jawapannya adalah, cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, individu atau sesebuah syarikat di Malaysia. Soalan 4. Nyatakan kesan pengelakan cukai pintu. Jawapannya ialah, pihak berkuasa tempatan boleh menyita barang-barang atau harta muda alih pemilik harta yang tidak membayar cukai pintu. Soalan 5. Jelaskan maksud pelepasan cukai bagi cukai pendapatan. Jawapannya ialah, pelepasan cukai ialah perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Soalan 6. Nyatakan dua jenis rebate cukai yang dibenarkan oleh kerajaan. Yang pertama, rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai jika pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Rebate yang kedua, jumlah bayaran zakat ataupun fitrah akan mendapat rebate cukai. Soalan 7. Azman memiliki sebidang tanah berkeluasan 6.7 meter darab 22.9 meter untuk membina rumah kediaman. Kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah di kawasan itu pada 40 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Azman setiap tahun. Jadi langkah pertama, kita kena kirakan jumlah keluasan tanah, iaitu 6.7 meter darab dengan 22.9 meter. Jawapannya adalah 153.43 meter persegi. Seterusnya kita akan mengira jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Azman menggunakan rumus di bawah, iaitu jumlah cukai tanah akan sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Kadar cukai tanah itu adalah diberikan dalam soalan, iaitu 40 sen darab dengan jumlah keluasan tanah yang kita cari tadi, iaitu 153.43. Jumlah cukai tanah yang perlu dibayar adalah RM61.37. Soalan 8. Gaji bulanan Jordan ialah RM6,500. Pada tahun 2020, dia telah mendapat bonus sebanyak sebulan gaji dan allowance berjumlah RM9,600 yang dikecualikan cukai. Dia juga menderma kepada organisasi yang diluluskan oleh kerajaan berjumlah RM1,000. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dibenarkan ialah RM10,400. Hitung pendapatan bercukai Jordan. Langkah pertama, kita kena kirakan jumlah pendapatan tahunan Jordan, iaitu gaji sebulan RM6,500 darab dengan 12 bulan. Ini adalah gaji setahunnya, ditambah dengan bonus sebulan gaji RM6,500. Kemudian ini kena ditolak dengan allowance yang dikecualikan cukai sebanyak RM9,600. Maka jumlah pendapatan tahunannya adalah sebanyak RM74,900. Untuk mengira pendapatan bercukai, kita gunakan rumus seperti di bawah, di mana pendapatan bercukai akan sama dengan jumlah pendapatan tahunan, tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai.
Jadi, pendapatan bercukai Jordan adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan RM74.900 tolak dengan pengecualian cukainya, iaitu dermanya kepada organisasi yang diluluskan sebanyak RM1,000. Tolak lagi dengan pelepasan cukai sebanyak RM10.400. Jawapannya adalah RM63.500. Soalan 9. Encik Osman mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM35.800 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM700. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Osman bagi tahun tersebut. Dengan merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kanan, pendapatan bercukai Encik Osman adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang keempat. Oleh itu, cukai bagi RM35,000 yang pertama adalah sama dengan RM600. Kadar untuk cukai atas baki yang berikutnya adalah sama dengan 8%. Maka pengiraannya adalah RM35.800 tolak dengan RM35,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 8%, jawapannya adalah RM64. Diberi dalam soalan, Encik Osman telah membayar zakat berjumlah RM700. Itu adalah rebate yang layak. Kita boleh mengira cukai pendapatan Encik Osman, di mana cukai pendapatan adalah sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai. Jadi langkah kerjanya adalah cukai dasar RM600 tambah dengan cukai ke atas baki RM64 tolak dengan rebate RM700. Ini akan bersamaan dengan negatif RM36. Tetapi rebate yang berlebihan ini tidak akan dibayar balik kepada pembayar cukai. Oleh itu, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Osman adalah RM0. Soalan 10. Jun Kiat hendak membeli sebuah kereta baharu untuk digunakan di Semenanjung, Malaysia. Dia memperuntukkan RM280 untuk membayar cukai jalan bagi kereta baharunya. Berapakah kapasiti enjin yang maksimum bagi kereta baharu Jun Kiat? Dengan merujuk jadual kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung, Malaysia di sebelah, disebabkan Jun Kiat memperuntukkan RM280 untuk membayar cukai jalan bagi keretanya, maksudnya ini adalah nilai maksimumnya. Bila kita rujuk kepada kapasiti enjin 1801 cc sehingga 2000 cc, kadar asasnya sudah sama dengan RM280. Jadi kalau ditambah dengan kadar progresif, ia akan melebihi RM280. Maka kapasiti enjin kereta Jun Kiat tidak mungkin berada dalam bahagian ini. Kalau kita lihat kapasiti enjin daripada 1401 cc sehingga 1600 cc juga tidak mungkin, kerana kadar asasnya adalah sangat kecil, iaitu RM90 sahaja. Ini bermaksud kapasiti enjin kereta Jun Kiat adalah berada dalam 1601 cc sehingga 1800 cc. Jadi kita buat andaian, katakan X itu mewakili kapasiti enjin kereta baharu Jun Kiat. Oleh itu, cukai jalan kereta Jun Kiat ini akan sama dengan kadar asas sebanyak RM200 ditambah dengan kadar progresif, di mana kadar progresif adalah 40 sen dikenakan terhadap setiap cc melebihi 1600 cc. Jadi kita ambil kapasiti enjin kereta baharu Jun Kiat ditolak dengan 1600 cc, lepas itu didarab dengan 40 sen akan mendapat kadar progresifnya. Jumlah ini akan sama dengan 280. Kemudian kita pindahkan 200 ini ke sebelah menjadi hasil tolak. Jawapan akan sama dengan RM80. Seterusnya, pindahkan 40 sen ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, akan dapat jawapan 200. Dan akhir sekali, kita pindahkan 1600 ke sebelah menjadi hasil tambah. Oleh itu, X, iaitu kapasiti enjin kereta baharu Jun Kiat, akan sama dengan 1800 cc. Soalan 11. Encik Raju memiliki sebuah pangsapuri servis di Ampang. Sewa pangsapuri itu dianggarkan pada RM1,200 sebulan dan dia membayar RM648 setahun untuk cukai pintu. Hitung kadar cukai pintu bagi pangsapuri servis itu. Dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, jumlah cukai pintu adalah sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Mula-mula kita buat nayan, katakan X itu mewakili kadar cukai pintunya. Diberikan dalam soalan, jumlah cukai pintu yang dibayar adalah RM648. Kemudian, kadar cukai pintu X itu akan didarab dengan nilai tahunannya, di mana nilai tahunan itu akan diperolehi dengan mendarabkan nilai sewa sebulan, yaitu RM1,200 darab dengan 12 bulan.
Kemudian bahagian ini dibawa ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti langkah ini. Bila kita key-inkan sebelah kanan persamaan itu ke dalam kalkulator, jawapannya akan sama dengan 0.045. 0.045 ini kita kena darab dengan 100% untuk ditukarkan ke dalam peratus. Maka jawapannya adalah sama dengan 4.5%. Soalan 12. Selvi membeli sebungkus nasi lemak di sebuah gerai dengan harga RM5.50 tanpa cukai perkhidmatan. Dia kemudiannya membeli secawan kopi dari kedai kopi dengan harga RM14.80 termasuk cukai perkhidmatan 6%. Soalan A. Jelaskan sebab cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Dengan merujuk buku teks pada muka surat 102, bahagian cukai jualan dan perkhidmatan, jawapannya adalah gerai itu mungkin tidak menjanakan hasil melebihi RM1.500.000 setahun. Soalan B. Hitung harga asal secawan kopi tidak termasuk cukai jualan dan perkhidmatan. Oleh itu, kita buat andaian dahulu. Katakan X mewakili harga secawan kopi. Cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah sebanyak 6%. Maka kita ambil 100% tambah dengan 6% itu, kemudian dibahagi dengan 100%, kita akan dapat kadar 1.06. Jadi kita darabkan harga secawan kopi itu X dengan kadar 1.06 akan dapat RM14.80. Kemudian pindahkan 1.06 ke sebelah sebagai hasil bahagi seperti ini, maka X harga secawan kopi adalah sama dengan RM13.96. Soalan 13. Encik Suhaimi mendapat gaji tahunan sebanyak RM85.700 pada tahun 2020. Isterinya tidak mempunyai pendapatan. Berikut ialah belanja yang hendak dituntut oleh Encik Suhaimi. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Suhaimi dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama. Langkah pertama, kita kena carikan jumlah pendapatan bercukai Encik Suhaimi dengan menggunakan rumus di sebelah kiri, di mana pendapatan bercukai akan sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Disebabkan Encik Suhaimi tidak mempunyai pengecualian cukai, maka pendapatan bercukainya akan sama dengan jumlah pendapatan tahunan iaitu RM85.700 tolak dengan jumlah pelepasan cukainya iaitu pelepasan individu sebanyak RM9,000 tambah dengan insurans hayat dan KWSP disebabkan hadnya adalah RM7,000 walaupun Encik Suhaimi telah belanjakan RM7,760 kita hanya boleh ambil amount had maksimumnya iaitu RM7,000 tambah dengan gaya hidup RM2,000 tambah lagi dengan pelepasan untuk isteri Encik Suhaimi yang tiada pendapatan RM4,000 dan tambah lagi dengan perbelanjaan rawatan perubatan ibu bapa RM1,500 maka pendapatan bercukai Encik Suhaimi adalah sebanyak RM62,200. Dengan merujuk jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kiri, pendapatan bercukai Encik Suhaimi adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang kelima. Oleh itu, cukai bagi RM50,000 pertama adalah sama dengan RM1,800. Kadar yang dikenakan ke atas baki yang berikutnya adalah sama dengan 14%. Oleh itu, cukai atas baki berikutnya akan sama dengan RM62,200 tolak dengan RM50,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 14%. Jawapannya ialah RM1,708. Akhir sekali, kita akan kirakan cukai pendapatannya menggunakan rumus di sebelah kiri, di mana cukai pendapatan akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai. Rebate cukai bagi Encik Suhaimi adalah sama dengan RM0. Maksudnya dia tidak mempunyai sebarang rebate cukai. Oleh itu, cukai pendapatannya akan sama dengan cukai dasar RM1,800 tambah dengan cukai atas baki RM1,708. Jawapannya adalah RM3,508. Soalan 14. Eng Huat ialah seorang pekerja kilang. Gaji tahunannya ialah RM45,000 setahun. Seperti tahun-tahun lepas, dia memberikan derma tetap sejumlah RM500 kepada Pusat Kebajikan Kesihatan yang diluluskan. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dituntut ialah RM12,530. Soalan A. Hitung pendapatan bercukai Eng Huat.
kita akan kira pendapatan bercukainya menggunakan rumus di bawah, iaitu pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Maka langkahnya adalah RM45,000 tolak dengan RM500 tolak dengan RM12,530. Jawapan adalah RM31,970. Soalan B. Jelaskan sama ada Eng Huat layak menerima rebate cukai. Jawapannya ya, Eng Huat layak menerima rebate cukai sebanyak RM400 kerana pendapatan bercukainya adalah kurang daripada RM35,000. Soalan C. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Eng Huat. Dengan merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kiri, pendapatan bercukai Eng Huat adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang ketiga. Maka kita cari dulu cukai bagi RM20,000 yang pertama, iaitu sama dengan RM150. Seterusnya kita lihat kadarnya untuk baki yang berikutnya, iaitu sebanyak 3%. Maka cukai atas baki yang berikutnya akan sama dengan RM31,970 tolak dengan RM20,000 kemudian didarab dengan 3%. Jawapan adalah RM359,10. Akhir sekali, dengan menggunakan rumus di sebelah kiri, iaitu cukai pendapatan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Eng Huat adalah sama dengan RM150 cukai dasarnya tambah dengan cukai atas baki RM359,10 tolak dengan rebate-nya iaitu RM400. Jawapan akhir adalah RM109,10. Soalan 15. Pendapatan tahunan Puan Aida ialah RM84,400 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan cukai bagi individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, gaya hidup sebanyak RM1,200, insurans perubatan sebanyak RM2,800, perbelanjaan rawatan perubatan ibu bapa sebanyak RM2,100 dan seorang anak berumur 18 tahun ke bawah yang belum berkahwin sebanyak RM2,000. Puan Aida telah membuat bayaran zakat sebanyak RM600 pada tahun tersebut. Soalan A. Hitung pendapatan bercukai bagi Puan Aida. Dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Kita abaikan bahagian pengecualian cukai sebab Puan Aida tidak ada sebarang pengecualian cukai. Oleh itu, pendapatan bercukainya adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan RM84,400 tolak dengan jumlah pelepasan cukai, iaitu pelepasan cukai individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, gaya hidup RM1,200, insurans perubatan RM2,800, perbelanjaan rawatan perubatan ibu bapa RM2,100 dan seorang anak berumur 18 tahun ke bawah yang belum berkahwin sebanyak RM2,000, di mana jumlah pendapatan bercukainya adalah RM60,300. Soalan B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aida. Dengan merujuk jadual kadar cukai pendapatan individu di sebelah kiri, pendapatan bercukai Puan Aida adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang kelima. Oleh itu, cukai bagi RM50,000 yang pertama adalah sama dengan RM1,800. Kadar yang dikenakan kepada baki yang berikutnya adalah 14%. Oleh itu, cukai atas baki yang berikutnya adalah sama dengan RM60,300 tolak dengan RM50,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 14%. Jawapan adalah RM1,442. Disebabkan Puan Aida ada membuat bayaran zakat sebanyak RM600, maka rebate yang layak adalah RM600. Dengan menggunakan rumus di sebelah kiri, iaitu cukai pendapatan adalah sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai, cukai pendapatan Puan Aida akan sama dengan RM1,800 tambah dengan RM1,442 tolak RM600 akan sama dengan RM2,642. Soalan C. Jika PCB sebanyak RM450 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya, adakah Puan Aida perlu membuat bayaran cukai pendapatannya?
Langkah pertama, kita kirakan jumlah PCB dipotong setahun, iaitu RM450 sebulan darab dengan 12 bulan akan sama dengan RM5,400 setahun. Bila kita bandingkan jawapan ini, iaitu jumlah PCB dipotong, dengan jawapan di soalan B, cukai pendapatan yang perlu dibayar yang sama dengan RM2,642, didapati bahawa PCB yang dipotong adalah melebihi cukai pendapatannya. Oleh itu, jawapannya, Puan Aida tidak perlu membuat bayaran cukai pendapatan kerana jumlah PCB yang dipotong melebihi jumlah cukai pendapatannya. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.